Jadi insyaAllah hari ini kita bincangkan beberapa perkara yang berkaitan dengan lafaz al-mulk. Maksudnya semalam kita dah bincang beberapa perkara yang berkaitan dengan lafaz malakut. Jadi lafaz al-mulk yang kita baca di awal surah Tabarak ni, dia dinyatakan juga di dalam ayat-ayat lain, tapi ditambah dengan satu kalimat seperti lafaz maliku al-mulki. Maksudnya apabila kita kata biyadihil mulk, di tangannya al-mulku, pemerintahan ataupun kerajaan yang zahir. Jadi lafaz biyadihi itu menunjukkan kepada pemilik. Jadi di dalam ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala terus menyatakan malikul mulki ataupun malikal mulki. Jadi lafaz malikul mulki samalah dengan lafaz biyadihil mulk. Dan apabila kita dah mengetahui lafaz biyadihil mulku diterjemahkan ataupun digunakan di dalam ayat-ayat yang lain dengan lafaz malikul mulki, jadi sekarang kita baca beberapa contoh ayat keagungan nama Allah Subhanahu wa taala malikul mulki. Maksud semalam mungkin apabila kita bincangkan tentang lafaz malakut, maksud kita mungkin akan amat tertarik dengan lafaz tersebut, dan dikhawatiri kita melupakan lafaz yang agung juga, iaitu lafaz al-mulk. Jadi daripada beberapa hadis yang kita akan baca ni, moga-moga kita dapat mengagungkan semua perkara yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah sama ada benda tadi kecil kan, ataupun besar kan, ataupun banyak ataupun sedikit, kesemuanya kita kena muliakan dan kita kena agungkan. Jadi dalam surah Tabarak ni Allah Ta'ala menyatakan lafaz al-mulk kan, dan lafaz biyadihil mulk samalah dengan makna malik. So, malik tu makna pemilik, dan tangan ialah lambang kepada pemilikan. Jadi pertamanya ialah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ismullahil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab fi hadhihi al-ayah min Ali Imran. Maka Nabi SAW bersabda, mengajarkan kepada kita, sesungguhnya nama Allah yang teragung, Ismullahil Azam, alladhi idza du'iya bihi, yang sekiranya seseorang berdoa dengan nama tersebut, ajaba, nescaya Allah Ta'ala akan memperkenankan. Nama Allah yang agung tadi ada berbagai pendapat lah. Cuma ini hadis khusus daripada Nabi SAW. Nabi kata nama Allah yang agung tadi, fi hadhil ayati, berada di dalam ayat ini, min Ali Imran, daripada surah Ali Imran. Apakah ayat tersebut? Ayat yang kita selalu baca lah, iaitu Qulillahumma malikal mulki. Jadi lafaz biyadihil mulku tu ditukar di dalam surah Ali Imran, maksudnya kepada lafaz malikal mulk. Waalaikumsalam semua. Jadi kita Allah Ta'ala nyatakan Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfirli zunubi, Allahumma rizukni rizqan wasi'an minka. Maksudnya kita baca ayat tu, ayat yang menyebut tentang al-mulku tu kan, ayat yang menyatakan Allah tadi ialah pemilik kepada kerajaannya. Kita baca ayat tu semasa kita nak berdoa, sebab ayat tu dimulakan dengan Allahumma, wahai Allah. Mana kita menyeru Allah Subhanahu wa taala, cuma kita menyeru daripada sudut Allah tadi memiliki kerajaan yang zahir. Lepas tu kita nyatakan apakah yang Allah lakukan dengan kerajaan tersebut. Kerajaan di dunia ni, tu'til mulka man tasha', Allah berikan pemerintahan kepada siapa yang dia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan Allah telah cabut pemerintahan tersebut daripada sesiapa yang Allah kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', dan Allah memuliakan, mengagungkan orang yang Allah kehendaki.
Maksudnya Allah angkat ni, bagi dia jawatan yang tinggi. Wa tuzillu man tasha', dan Allah Ta'ala hinakan sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Maksudnya Allah Ta'ala hinakan manusia dengan maksiat dan seumpamanya, biyadikal khair, di tangan Allah lah semua kebaikan, innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi sepanjang-panjang tu kita seru nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala perbuatan Allah daripada sudut al-mulku tadi. Kemudian kita doa lah. Selepas kita baca innaka ala kulli syai'in qadir, kita bacalah Allahumma gfirli ke, ataupun Allahumma arhamni ke. Jadi salah satu nama Allah yang agung ialah lafaz Malikal Mulki yang dinyatakan dalam ayat tersebut. Jadi kita boleh amalkanlah sebagai doa untuk kita tadi sekiranya mempunyai hajat-hajat tertentu. Jadi sebagai contohnya, macam manakah doa ni dipraktikkan di zaman sahabat, maksudnya di zaman Nabi SAW. Maksud dalam satu hadis yang lain, satu hari Sayyidina Mu'az bin Jabal, dia nak pergi sembahyang Jumaat. Apabila dia nak pergi sembahyang Jumaat, tiba-tiba dia nampak ada seorang Yahudi tunggu di luar rumahnya nak minta hutang. Jadi Sayyidina Mu'az pun belum berkemampuan untuk membayar hutang tersebut. Jadi dia terlewat untuk pergi sembahyang Jumaat bersama-sama dengan Nabi SAW. Jadi apabila dia datang bertemu dengan Nabi, Nabi tanyalah, maksudnya kenapa kamu tadi lewat? Dia kata ada sebab masalah inilah, hutang sebagainya. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada Sayyidina Mu'az nama Allah yang agung tadi. Nama Allah yang agung, ayat tadi itulah yang mengandungi lafaz al-mulku, maksudnya Malikal Mulk. Maksud Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Mu'az, ala amuruka bi kalimatin, tidakkah kamu ingin aku arahkan kamu dengan beberapa kalimat yang sekiranya kamu baca ayat tersebut, walaupun di atas bahu kamu tidak ada sebesar-besar gunung hutang sekalipun, qadahullah, nescaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunaikannya. Allah Ta'ala akan membayar hutang-hutang tersebut. Jadi apakah doa yang Nabi ajarkan kepadanya? Ayat tadi itulah ayat surah Ali Imran yang menyebut lafaz al-mulku tadi. Ayat 26 sehingga ayat 27, sampailah wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Maksudnya kita bacakan ayat tu, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Jadi Nabi kata kamu baca ayat ni, lepas tu kamu tambah di hujungnya, kamu seru, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki dunia akhirat. Wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada siapa yang kamu kehendaki, yang menghalang daripada siapa yang kamu kehendaki. Kayakanlah daku daripada kefakiran. Bayarkanlah daripada ku segala hutang-hutang. Kuatkanlah daku untuk beribadat kepadamu dan untuk berjihad di jalanmu. Jadi kita bacalah dalam bahasa Melayu pun tak apa. Kan, maksudnya kita baca dua ayat tadi, ayat 26 dan ayat 27 daripada surah Ali Imran yang menyebut lafaz al-mulku. Kemudian kita tambah dalam bahasa Melayu je. Maksudnya kita seru Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki dunia akhirat, memberi siapa yang dia kehendaki, menghalang siapa dia kehendaki. Maksudnya kita kata, wahai Allah Ta'ala, kayakanlah daku daripada kefakiran. Tolonglah tunaikan segala hutang-hutang yang berada di atasku. Kuatkanlah daku untuk beribadat dan untuk berjihad di jalanmu. Dan apabila kita baca doa tersebut dengan keyakinan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunaikan ataupun melepaskan kita daripada segala hutang tersebut. Dan itu faedah Ismullahil A'zam, kan, macam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang teragung. Maksudnya Allah Ta'ala nak kita tadi bergantung. Maksudnya Allah Ta'ala yang mencipta segala hutang dan Allah Ta'ala yang mentakdirkan segala perkara tersebut berlaku. Cuma Allah Ta'ala nak supaya kita tadi apabila berada di dalam kesusahan, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memujinya. Jadi salah satu cara memuji Allah Ta'ala tadi ialah dengan kita mengakui biyadikal mulku, pemerintahan dunia ni, yang kita rasa berada di tangan manusia, yang kita rasa manusia yang mentadbir, memerintah, menguruskan. Kita kena mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat dan menurunkan. Walaupun kita rasa pilihan raya ke yang menyebabkan orang ni jadi pemerintah ataupun apa segala pakatan sebagai utama, tapi ketahuilah bahawa sebenarnya yang mengangkat seseorang ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bagaimana dinyatakan di dalam ayat ni. Jadi salah satu lagi cara untuk kita tadi beramal dengan ayat yang mempunyai lafaz al-mulki ni. Maksud lafaz yang agung ni Allah Ta'ala letakkan di dalam, maksud dalam surah Tabarak ni kita cuma baca sikit je. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Cuma kita perincian kepada macam manakah apabila Allah Ta'ala memiliki al-mulku tadi, apabila Allah Ta'ala memiliki kerajaan dunia, macam mana, apa yang Allah Ta'ala buat dengan kerajaan tadi tu. Itulah yang dinyatakan dalam surah Ali Imran. Maksudnya Allah Ta'ala tu'atil mulka man tasha. Allah berikan mulku tersebut kepada siapa yang Allah kendaki. Allah Ta'ala tarik daripada siapa yang Allah kendaki. Allah muliakan manusia dan Allah Ta'ala hina manusia. Walau macam mana pun semua kebaikan di tangan Allah Ta'ala. Jadi ayat surah Ali Imran ayat 26 tadi tu sehinggalah ayat 27 tadi, dia ialah perincian kepada bagaimanakah al-mulku yang berada di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala zahirkan di dunia. Supaya kita tadi melihat bahawa sememangnya Allah Ta'ala yang memiliki. Kan, maksudnya bukan macam supaya kita tahu apabila kita dah kata biyadihil mulku, apa yang berlaku di alam ni. Kan, maksudnya biyadihil mulku yang kita baca di awal Tabarak tu, penzahiran ni di alam semesta ni macam mana. Penzahiran itulah yang dinyatakan pada ayat surah Al-Imran yang kita dah baca tadi tu. Jadi surah Al-Imran tadi tu dia tadi pertama ialah nama Allah yang teragung, dan dia juga boleh dibaca sebagai doa untuk kita tadi dilepaskan daripada segala kesusahan, hutang dan seumpamanya. Dan yang ketiga, penzahiran al-mulku ni diriwayatkan dalam satu hadis. Maksudnya ada 4 ayat yang sememangnya kalau kita perasan kan selepas mayang, maksudnya orang-orang di sebelah kita Nusantara ni dia akan baca 4 ayat ni. Maksudnya sebelum kita baca Subhanallah 33, sebelum kita baca Alhamdulillah 33, sebelum kita baca Allahu Akbar 33 tu, kita akan baca pertama sekali surah Fatihah. Dan setelah kita baca surah Fatihah, kita akan gabungkan dengan ayat kursi. Setelah kita baca ayat kursi, kita akan baca 2 ayat daripada surah Ali Imran. Ayat yang pertama ialah syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu sampai habis. Dan betul ayat kedua ialah qulillahumma malikal mulki. Jadi ini 4 ayat yang sememang ni dijadikan wirid selepas semayang. Maksud kita akan baca dalam hadis ni, 4 ayat ni sememang ni Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan bahawa dia hendaklah dibaca selepas semayang. Maknanya macam ni lah. Kalau 4 ayat ni mungkin panjang. Kalau kita tak boleh baca setiap waktu, kita bacalah satu waktu pun tak apa. Yang kita bacalah lepas semayang isyak ke, ataupun lepas semayang subuh ke, ataupun kita bacalah seminggu sekali pun tak apa. Kan, pada hari cuti, hari yang kita ada ke lapangan. Dan kalau siapa yang dah hafal, dia amalkanlah. Kan, tapi kalau siapa yang belum hafal, dia boleh hafal. Kalau Fatihah dengan ayat kursi ni sememangnya kita dah hafal. Kan, cuma kita kena tambah lagi ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illa huwal azizul hakim. Lepas tu kita kena tambah ayat qulillahumma malikal mulki. Maksudnya ayat yang menceritakan tentang pentadbiran kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala sampai kepada wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Jadi Nabi nak bagi tahu dalam hadis ni, sesungguhnya keempat ayat ni, apabila Allah Subhanahu Wa Taala ingin turunkan ayat-ayat tersebut di dunia, maka ayat tadi bertanya, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, adakah engkau nak menurunkan kami? 4 ayat tadi tu bercakap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adakah engkau nak menurunkan kami ke bumi kamu? Maksudnya ayat tu duduk di arash, maksudnya di tempat tertinggi, tempat yang mulia. Jadi ayat tu apabila nak diturunkan, nak diletakkan di dalam Al-Quran, maksudnya ayat tu berasa kami ialah ayat memujimu wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Fatihah kan, ayat kursi, syahidallah kan, malikal mulki, ayat-ayat yang agung yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tanya, adakah kau nak menurunkan kami ke bumi? Dan betul kau nak letakkan kami ni, maksudnya Allah, dia tanya Allah, adakah kami ni akan diletakkan di sisi manusia-manusia yang ya'sika, yang menderhakaimu wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat tu pun berasa hairan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, bi halaftu, aku bersumpah dengan diriku, la yaqra'ukunna ahadun min ibadi dubura kulli salatin illa ja'altu jannata mathwah
ala ma kana minhu. Inilah yang kita nak kena cuba amalkan. Maksudnya Allah Ta'ala berkata, tiada seseorang pun yang membaca kamu berempat, wahai 4 ayat ni, daripada kalangan hamba-hambaku, dubura kulli salatin, setiap kali habis semayang, illa ja'altul jannata maswahu, malaikat aku akan menjadikan syurga sebagai tempat tinggalnya, ala ma kana minhu, tak kira apa maksiat ini telah dibuat. Itu pertama lah, maksudnya Allah Ta'ala akan, jannah tu dia isyarat kepada kebahagiaan, maksudnya ketenangan hati di dunia ni sebelum kita dapatnya, kan? Maksudnya dia merujuk kepada Allah Ta'ala akan menghilangkan keresahan, kerunsingan, kesedihan, kerisauan, kan, segala masalah yang berlaku sekarang ni, yang kita fikir runsing sebagainya, macam-macam pemikiran tu, Allah Ta'ala pertama sekali Allah Ta'ala akan bagi ketenangan kepada orang yang membaca 4 ayat tadi. Itu pertama. Yang kedua, wa illa askantuhu hadhiratal qudsi. Ini kedua lah yang paling penting sekali, ialah Allah Ta'ala akan menempatkan orang tersebut di tempat kesucian. Maksudnya kita maklum dosa kita amatlah banyak, kan? Tetapi apabila kita membaca 4 ayat tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala di bawah namanya Al-Quddus akan membersihkan diri kita, akan membersihkan dosa-dosa kita. Itu kekurniaan kedua yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam apa faedah dibersihkan dosa tadi? Faedah dibersihkan dosa ialah sekurang-kurangnya Allah Ta'ala akan menjauhkan penyakit daripada diri kita. Sebab kita kena maklum, apabila dosa banyak dan tidak dibersihkan, maksud kita tak ada usaha nak istighfar, membersihkan dosa, kita tak ada usaha nak membaca doa-doa, membaca ayat untuk membersihkan diri kita daripada dosa, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menghantar penyakit sebagai kafarah, sebagai penghapus kepada dosa-dosa tersebut. Jadi kita tak minta lindung, kan, daripada sakit, asqam dan seumpamanya, kerana kita tadi nakkan kesihatan untuk membolehkan kita beribadat. Jadi yang dinyatakan dalam ni, kalau kamu membaca 4 ayat ni, Allah Ta'ala akan menyucikan kamu daripada dosa-dosa. Jadi itulah faedah kita membaca tadi. Apabila kita suci daripada dosa, moga-moga Allah Ta'ala tidak menimpakan kita dengan penyakit. Itu kurniaan yang kedua. Kurniaan yang pertama, Allah Ta'ala letakkan dia dalam syurga. Kan, kurniaan yang kedua, Allah Ta'ala akan sucikan dia daripada segala aib, dosa dan seumpamanya. Yang ketiga, wa illa nazartu ilaihi bi'ainiyal maknunah kulla yawmin sab'ina nazrah. Maka Allah yang ketiga, Allah Ta'ala kata, siapa yang membaca 4 ayat tersebut, aku akan memandang kepadanya dengan pandanganku yang tersembunyi setiap hari sebanyak 70 kali. Itu yang ketiga, kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala memelihara, kan, pandangan Allah Ta'ala tadi, pertama sekali Allah Ta'ala memelihara kita. Dan kedua, pandangan Allah Ta'ala tadi akan mendatangkan rahmat kepada kita. Kan, maksudnya salah satu faedah Allah memandang kepada kita ialah pandangan rahmat. Kan, maksudnya kalau kita maklumkan semua Nabi-Nabi dan Rasul, apabila dia memandang kepada kaumnya, Nabi-Nabi dan Rasul ni, dia ialah lambang ataupun penzahiran pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesemua mereka apabila dia memandang kepada manusia, fayarhamuhum, kan, maksudnya mereka akan merahmati manusia tersebut. Jadi apabila Allah memandang kepada kita, kan, faedah pertama sekali yang kita dapat ialah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita maklumlah faedah kerahmatan daripada Allah tadi ialah untuk kita tadi boleh melawan nafsu kita yang jahat tadi. Maksud nafsu kita yang meronta-ronta, kan, nafsu kita yang malas nak beribadat, kan, nafsu kita yang degil tadi, tak ada cara melainkan apabila Allah memandang dengan rahmatnya, maka nafsu tadi akan reda, kan, nafsu tadi akan tunduk. Moga-moga nafsu tu satu hari nanti dia akan mencapai kepada tingkatan nafsu mutmainnah. Yang keempat, Nabi berkata, wa illa qadai, Allah Ta'ala berkata, wa illa qadaitu lahu kulla yawmin sab'ina hajatan adnahal maghfirah. Melainkan setiap hari aku akan menunaikan segala hajatnya. Serendah-rendah hajat tersebut ialah pengampunan. Dan terakhir, Allah berkata, wa a'adtuhu min kulli aduwin wa nasartuhu minhu. Aku akan melindungnya orang tersebut dari segala musuh-musuhnya, sama ada musuh nian zahir, kan, manusia hasad dengki, manusia jahat, manusia perosak, dan ataupun musuh yang tak zahir seperti syaitan dan seumpamanya, wa nasartuhu minhu. Dan musuh tu juga seantara ni ialah nafsu kita sendiri, ya. Dan aku akan aku akan menolongnya untuk mengalahkan musuhnya tersebut. Kan, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Sunni daripada Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Jadi ini salah satu lagi faedah apabila kita tadi
mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dia ialah pemilik segala-galanya. Jadi kita cuba amalkanlah. Kan maksudnya kita amalkan selepas semayang tadi walaupun sekali seminggu, kan walaupun sekali, kan sebulan, walaupun sekali setahun, walaupun sekali seumur hidup kita bacalah. Kan 4 ayat tadi, dan dia sememangnya amalan kan, cuma di akhir-akhir ni maksudnya dah kurang masjid dan surau yang mengamalkannya. Jadi kita amalkanlah sendiri kan, sebab kita yang akan menghadap Allah, kita yang mempunyai masalah tadi tu, dosa kan, tidak tenang seumpamanya. Jadi saya ulang balik, pertama ialah surah Fatihah dan ayat kursi ni sememangnya kita baca kan, cuma 2 ayat tadi tu, surah Ali Imran ayat 18 dengan surah Ali Imran ayat 26 sampai kepada ayat 27. Jadi kita amalkanlah sebagai amalan. Lepas tu yang terakhir sekali, lepas ni kita tutup lah. Maksudnya apabila kita dah mengetahui Tabarakallazi biyadihil mulk. Jadi kita dah bincang, biyadihil mulku tu pertama dia ialah nama Allah yang agung. Dan sekiranya kita berdoa dengannya, Allah Ta'ala mustajab kan, untuk melunaskan hutang dan seumpamanya. Kemudian kita jadikan biyadihil mulku tu sebagai amalan kan, kita selepas semayang. Dan ni yang terakhir lah, maksudnya kita nak bincangkan macam manakah penzahiran nama Malikul Mulki tadi. Maksudnya apabila kita dah mengetahui Allah Ta'ala memiliki kerajaan tersebut, jadi apa yang sepatutnya kita faham tentang perkara yang berlaku di sekeliling ni. Setelah kita beriktikad Allah Ta'ala yang memiliki segala kerajaan, maka dia ada satu hadis daripada Nabi SAW ni sebagai penutupnya lah, yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam Hulyatul Awliya. Maksud Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yaqul, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, Ana Allah, la ilaha illa ana. Maksudnya Allah kata, ketahuilah bahawa aku ialah Allah, tiada Tuhan melainkan aku, Malikul Mulki, aku yang memiliki segala kerajaan, wa Malikul Muluk, dan aku juga memiliki segala raja-raja. Qulubul muluk biyadi, hati semua pemerintah-pemerintah di tanganku. Jadi ini salah satu lagi yang kita nak, macam Nabi dia syarahkan melalui hadis ni. Apabila kita baca Tabarakallazi biyadihil muluk, maksudnya di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pemerintahan alam yang zahir. Jadi yang dimaksudkan dengan pemerintahan alam yang zahir itu, salah satu daripada alam yang zahir ni ialah manusia. Dan salah satu daripada manusia ni ialah pemerintah-pemerintah. Jadi kita nak kena i'tiqad hati pemerintah-pemerintah tersebut di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa faedah kita mengetahui bahawa semua manusia, termasuklah bukan pemerintah dan rakyat, semua manusia ni hati mereka di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma nak diajarkan je di sini. Maksudnya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Allah Ta'ala berkata, Innal ibad idza ata'uni hawaltu quluba mulukihim alaihim birra'fati warrahmah. Sekiranya rakyat ni, manusia-manusia kita ni, ata'uni, mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku akan jadikan hati raja-raja mereka mempunyai belas kasihan dan merahmati rakyatnya. Jadi sekarang ni kita nak mengetahui rakyat tadi mentaati Allah ataupun rakyat tadi sebaliknya, maka kita tengoklah kepada pemerintahan tersebut. Sekiranya pemerintah tadi berlemah lembut kepada rakyatnya, kan, memberikan kemudahan kepada rakyatnya, memberi bantuan kepada rakyatnya, maka itulah tanda rakyat tadi adalah mula mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya, wa innal ibad idza asawni, sesungguhnya hamba-hamba ni sekiranya mereka tadi menderhakaiku, hawaltu quluba mulukihim, aku akan mengubah hati pemerintah-pemerintah mereka bisukhti wan niqmah, dengan kemarahan dan dengan siksaan. Fasamuhum su'al azab, maka pemerintah-pemerintah mereka tadi akan membuat siksaan, kesusahan, kepayahan kepada rakyat-rakyat tersebut. Jadi sekarang ni raja-raja, pemerintah yang ada sekarang bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia, ke semua pemerintah-pemerintah tersebut dia ialah lambang kepada ketaatan hamba dan penderhakaan hamba. Jadi sekiranya rakyat tadi, manusia-manusia ni baik, maka Allah Ta'ala akan ubah hati pemerintah tadi. Tak kira pemerintah tadi sejarahnya mungkin orang yang jahat, tapi sekiranya rakyatnya baik, serta-merta Allah Ta'ala akan ubah hati pemerintah yang kita rasa jahat tadi kepada kebaikan.
Jadi setelah kita mengetahui hati-hati pemerintah tadi berada di atas kekuasaan Allah, maka maksud Allah Ta'ala bagi tahu ni, fala tushghilu anfusakum bid-du'a'i 'alal muluk. Maka janganlah kamu menyibukkan diri kamu menyumpah seranah pemerintah-pemerintah tadi. Maksudnya pemerintah ni kita benci. Kan pemerintah ni kita kata perompak. Pemerintah ni kita kata pencuri. Kan pemerintah ni kita kata rasuah. Maksudnya tak ada siapa pun kejap lagi akan baik. Kan? Jadi yang diajar kepada kita, falatus, jangan kamu sibukkan diri kamu untuk melaknat, menyumpah seranah kepada pemerintah-pemerintah. Habis arahannya apa dia? Walakin ishghalu anfusakum. Maksudnya kamu penuhkanlah diri kamu bizikri, dengan berzikir. Wa tafarrughi ilayya, dan menumpukan kepadaku. Maksud apabila kita tengok pemerintah tadi zalim, maka Allah kata, buat apa kamu pergi kepada pemerintah tu? Pemerintah ni aku yang buat. Jadi caranya lah kamu tadi menghadap semula kepadaku. Banyakkanlah berzikir mengingati Allah. Akufakum mulukakum. Nescaya aku akan menyekat kejahatan pemerintah-pemerintah kamu. Jadi itu salah satu penzahiran biyadihil mulku di alam semesta ni lah. Supaya kita mengetahui kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya untuk kita individu, kita tahu kan, maksudnya macam mana kerahmatan Allah, keredaan Allah kepada diri kita. Tapi ni kita nak bincang secara keseluruhan, secara masyarakat tadi tu. Adakah masyarakat ni dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sebaliknya? Maka kita lihatlah kepada pemerintahan tersebut. Jadi yang menjadi tanggungjawabnya lah kepada kita lah. Dan kepada kita yang menyebarkan agama kan, ataupun sebagai guru-guru agama. Ataupun moga-moga kita dapat mengajak manusia untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya kita mentaati Allah, nescaya Allah Ta'ala akan menjadikan kesemua pemerintah-pemerintah dari merahmati rakyatnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi dah 10.30 kita berhenti dulu lah. Jadi itu beberapa panduan kepada kita lah tentang lafaz biyadihil mulk, amalannya dan penzahirannya di dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Jadi terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang membaca kan, dan bersama-sama kita tadi bermusakarah, maksudnya kita berbincang. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهدهم يا رب العالمين. اللهم اهد الشباب والفتيات والشيوخ برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.